Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 8 baris atas sekali. Tuan baru buka pula. Buka hak Muniyatul Musalli dulu. Kita baca Faridatul Faraid dulu. Kita panjang hak Muniyatul Musalli. Baca Faridatul Faraid dulu. Dan kita sambung balik hak Muniyatul Musalli. Hak Muniyatul Musalli tu baca dah tau. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yang tiga itu yang tiga mana ni? Yang tiga itu yang tiga daripada beberapa ta'alluq tanjizi hadis. Yang mana terdahulu ta'alluq qudrah ada 7. Satunya suluhi qadim, tiganya tanjizi hadis, tiga yang akan dibicarakan di hadapan ta'alluq qabdah. Jadi ta'alluq bagi sifat qudrah ada 7. Satu ta'alluq suluhi qadim, beres dah, selesai dah tu. Kemudian kuliah beberapa minggu yang terdahulunya masuk kepada 3 ta'alluq daripada 7 ta'alluq, iaitu beberapa ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq tanjizi hadis ada 3. Ni nak cerita 3 ni lah. Dan yang 3 itu yang 3 daripada ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq yang 3 tu dengan mengadakan mungkin. Mengadakan mungkin ni bila ni? Kemudian daripada Adam yang dahulu. Mengadakan mungkin kemudian daripada Adam yang dahulu. Kemudian daripada Adam yang dahulu. Mana Adam yang dahulu? Apa dia Adam? Adam ni tiada, itulah Adam. Kalau macam kita sifat wajib, sifat mustahil tu kan. Sifat yang pertama sifat wujud. Lawang sifat wujud sifat Adam. Itu lawang sifat wujud. Ada ni. Cuma kita ni sifat wajib bagi Allah kut bahasa Arab. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih. Lawang dia, lawang wujud tak ada, dia kata. Lawang qidam baharu, dia kata. Lawang baqa binasa. Arak lawang Melayu. Betul, arak lawang Melayu lah tu. Wujud arak, lawangnya tak ada. Melayu lawang arak lawang Melayu. Wujud lawangnya Adam. Qidam lawangnya hudus. Baqa lawangnya fana. Mukhalafah lawangnya mumasalah. Qiyamuhu binafsi, qiyamuhu bi ghairi. Itu lawang dia. Barulah arak lawang arak. Ni sifat wajib. Kok bahasa Arab
Sifat lawan qudrah, lawannya lemah. Qudrah lawan ajzun. Al-ajzu lemah. Iradah lawannya karahah. Ilmu barulah sama tak bahasa Arab. Ilmu lawan jahil. Ilmu bahasa Arab, jahil pun bahasa Arab. Jadi wujud lawannya Adam. Adam tu tak ada. Hening ni Adam yang dahulu. Adam yang dahulu ni sebelum kita ada lah, dahulu kan kita Adam. Kita dahulu Adam. Sekarang kita wujud. Dulu kita Adam. Dia panggil Adam yang dahulu. Nanti kita Adam ke tak nanti? Nanti Adam pula. Adam dahulu dipanggil Adam sabik. Itu bahasa Arab. Adam hok lepas daripada mati ni Adam lahik. Adam yang akan datang. Ya bunyi Arab kot sikit. Ni bunyi orang putih saja cakap. Kalau cakap bunyi orang putih, su dianya. Dah. Faham tak pakcik? Saya pun tak faham juga. Ada su. Cakap Melayu tapi kejap-kejap su. Kejap-kejap su. Apa dia su? Dah lah. Yang jadi tubik su sepatah tu kenapa? Ada ni. Bunyi bahasa orang putih. Ia bunyi Arab. Kan dalam kitab kan biasa sebut kita ni ada umpama bayang je. Sebab ada kita ni kapit duduk tengah antara dua Adam, dia kata. Kita ni ada, memang kita ada, Allah buat kita. Tapi ada kita ni abang apa kapit. Bukan kapit Sarawak ni. Sarawak ke apa kapit? Ke Sabah? Kapit tu Sarawak Sabah. Mana kapit ni duduk tengah. Kapit. Mana kapit duduk tengah? Duduk tengah antara dua Adam, dia panggil. Dua ketiadaan. Mana dua Adam? Adam sabik, Adam terdahulu sebelum Allah buat kita. Lepas tu Adam lahik, Adam yang akan datang selepas kita ditiadakan oleh Allah. Dia panggil kita ni ada tetapi duduk tengah antara dua Adam. Jadi ada seumpama ni, ada majazi lah. Ada umpama bayang je. Ada kerana Allah mengadakan, bukan ada hak sungguh. Sebab apa? Kalau ada hak sungguh, dulu tak ada. Kalau ada hak sungguh, nanti tak ada. Ada hak sungguh ni, ada hak sedia kala. Ada hak sungguh ni, ada hak kekal. Ada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada hak sungguh, dipanggil wujud hakiki. Ada yang sebenar-benar, ada hak sungguh-sungguhnya, ada yang tidak ada permulaan adanya. Makna ada ni tidak terima tak ada. Ada yang tidak terima ketiadaan. Itu baru ada sungguh. Kita ni ada menerima ketiadaan. Yang nyata sebelum kita diadakan memang kita tiada. Yang nanti pula kita akan kembali tiada. Jadi ada kita ni ada yang menerima ketiadaan. Maka dia panggil ada yang harus, dia panggil. Ada ni. Tapi adalah kita ni. Quran pun royak kita ni ada dan nampak depan mata kita melendai kita ni ada belaka orang ni kan. Tapi ada dia panggil apa? Ada yang menengahi antara dua Adam. Adam yang dahulu dia panggil Adam sabik. Adam yang akan datang dipanggil Adam lahik. Ni Adam yang dahulu. Ta'alluq dengan mengadakan mungkin. Kemudian daripada Adam yang dahulu. Adam yang sebelum tu lah. Dan tu yang pertama. Jadi tiga ta'alluq tanjizi hadis ni. Dan ta'alluqnya ta'alluq qudrah tanjizi hadis dengan meniada akan dia, meniadakan akan mumkinun. Bila ni? Kemudian daripada adanya. Mengada kemudian daripada adanya. Ni kita tak sampai lagi sini. Sebab kita belum lagi tiada. Itu yang kedua. Yang ketiganya pula dan ta'alluq qudrah tanjiz hadis ni dengan mengada akan dia akan mumkinun.
kerana membangkitkan daripada kubur. Jadi terdahulunya bicara bab ta'alluq qudrah tanjizi hadis. Tanjizi, apa makna tanjizi? Tanjizi dengan makna meluluskan. Itu makna bahasa Arab terjemah Melayu. Tanjizi meluluskan. Tapi kalau tanjizi bagi qudrah, mengada meniada. Itu je. Tanjizi bagi iradah, menentu, menetap, memutuskan. Tanjizi bagi sifat ilmu, mengetahui segala-gala perkara. Itu tanjizi. Jadi macam sebut sebelum ni lah, nama ilmu tanjizi ni maknanya biar kekal dengan hak tanjizi itulah. Pandai ni. Ta'alluq tanjizi bagi qudrah, ta'alluq tanjizi bagi iradah, ta'alluq tanjizi bagi ilmu, ta'alluq tanjizi bagi samak dan basar. Ta'alluq ni khija'an, tugas. Tanjizi ni meluluskan asal makna dia. Tapi kalau tanjizi bagi qudrah, mengada meniada. Kalau tanjizi bagi iradah, menentu menetap. Kalau tanjizi bagi ilmu, mengetahui segala-gala. Kan kita ada dua bicara. Satu bicara sifat yang ada di zat Allah. Satu bicara ta'alluq bagi sifat, fungsi bagi sifat. Yang mana kita bicara sekarang sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar dan kalam. Jadi sifat ma'ani yang 7 ni ada ta'alluq. Melainkan sifat hayah. Sifat hayah tidak ada fungsi. Allah yang bersifat dengan sifat hayah, menghidupkan. Menghidupkan tu fungsi qudrah. Allah yang menghidupkan, bukan sifat hayah. Allah yang bersifat dengan qudrah, yuhyi wa yumit, menghidup dan mematikan. Tu semua tu dia panggil ta'alluq tanjizi bagi qudrah. Hayah tidak ada ta'alluq. Ada ni. Hayah tidak ada ta'alluq. Jadi tinggal 6 sifat makni yang ada ta'alluq. Ta'alluq ni fungsi dia. Yang mana kadang-kadang kita mungkinlah macam sebut terdahulu tu. Mungkin kalau nak cerita tak pandai. Beza sifat dengan ta'alluq sifat. Tapi pegangan kita clear. Pegangan kita okey. Kita berpegang Allah ada sifat qudrah. Kita berpegang Allah ada sifat iradah. Ada sifat ilmu. Mu'tazilah dia berpegang tak ada sifat qudrah di Allah. Tak ada sifat iradah di Allah. Tak ada sifat ilmu di Allah. Tapi Allah mengada juga. Mengada dengan zat. Bukan dengan sifat qudrah. Itu Mu'tazilah. Ada ni. Contoh-contoh lah. Ni hak contoh kita. Hak majazi ni. Kita ni bukan hakiki. Sekarang kita ada zat. Ada tubuh. Sekarang kita ada sifat qudrah. Ada tenaga. Yang mengadakan adalah zat tubuh kita yang bersifat dengan qudrah. Kalau tubuh kita ada comel molek, tak ada cacat sikit habuk, tapi sifat qudrahnya tidak ada, boleh buat kerja tak? Makan pokok suat. Ada ni. Oh, zat tubuh tu gemuk metong. Betul. Gemuk metong tau. Dah makan. Pada ni. Sehat, berisi molek. Kalau yang buat tu zat, bukan sifat qudrah, boleh buat tadinya. So kata nak bangun tak dia lah. Nak lap mulut pun tak boleh. Nak lap mulut pun tak boleh. Kalau serumuk hurung pun tak boleh nak tepi serumuk tu. Sebab apa? Sebab tak ada sifat qudrah. Memanglah yang buat ni zat kita. Yang bergerak-geri ni tubuh kita. Tapi tubuh yang ada sifat qudrah, tenaga. Yang ada ni. Mu'tazilah dah. Dia kata Allah buat bukan dengan sifat qudrah. Tak ada sifat qudrah di Allah. Allah mengadakan dengan zat. Allah menghendaki dengan zat. Allah mengetahui dengan zat. Itu Mu'tazilah tu terpesong. Kita tak. Kita berpegang ada sifat qudrah di Allah.
ada sifat iradah di Allah. Kemudian kita pun berpegang Allah yang buat segala-gala. Buat tu takluk. Allah menentukan segala-gala. Tu takluk. Allah mengetahui segala-gala. Itu takluk. Memang kita pegang gitu. Cuma kadang-kadang kita ni, apa beza sifat dengan takluk? Kadang-kadang kita tak pandai nak cerita. Tapi di pegangan kitanya ada sifat kudrah dan Allah mengada meniada. Tu takluk. Kita berpegang Allah ada sifat iradah dan kita berpegang Allah menentu menetap. Itu takluk. Kita berpegang Allah ada sifat ilmu. Kemudian kita berpegang Allah mengetahui segala-gala perkara. Itu takluk ilmu. Cuma kita tak boleh nak bezakan. Tapi di pegangan kita ada kedua-dua. Kita berpegang ada sifat di zat Allah dan kita berpegang sifat kudrah iradah ilmu ada di punya takluk dia. Cukup lah. Contoh kita nak pegang rukun iman yang ke-6 tu, qada dan qadar tu. Itulah dia takluk iradah qada. Takluk kudrah qadar. Tu. Tanda ni. Kita berpegang qada dan qadar. Apa dia qada? Qada takluk iradah. Dah qadar takluk kudrah. Dah. Maknanya pegangan okeylah. Cuma kadang-kadang kita sifat dengan takluk. Sekarang ni bicara takluk. Takluk ni tanjizi. Tanjizi kalau kudrah qadar tu lah tanjizi hadis. Kalau iradah qada tu lah tanjizi qadim. Kalau ilmu tanjizi qadim juga. Iradah kudrah qadar mengada. Mengada sekarang ni lah. Yang ada berlaku di kita sekarang ni qadar perbuatan Allah dipanggil baharu. Hadis tanjizi hadis bagi kudrah Allah mengada sekarang. Sekarang ni baharulah. Ada ni. Tapi sifat kudrah Allah qadim. Takluk sifat kudrah mengada meniada baharu. Kemudian sifat kudrah Allah mengada meniada ni baharu bila kau sifat kudrah Allah boleh mengadakan. Boleh mengadakan sedia kala lah juga dah sifat kudrah qadim kan. Boleh mengada qadim, suluhi qadim. Tu jelah. Ada ni. Sampai masa mengada. Tu tanjiz hadis. Meniada itu tanjiz hadis. Mengadakan kembali, dibangkitkan daripada kubur dengan tiup sangka kala yang kedua. Itu tanziz hadis pula. Itu tiga. Tiga tanziz hadis. Ini dibicara tanziz hadis bab kejadian kita. Tapi tanziz hadis bagi kudrah bukan mengadakan kita hari itu, melahirkan kita, bukan hanya nanti mematikan kita, bukan hanya nanti membangkitkan kita kembali selepas tiup sangka kali yang kedua, bukan. Tanziz hadis bagi kudrah ni sekarang. Ni. Hak berlaku sekarang. Hak berlaku sekarang. Kadang-kadang hak tak hak yalah. Hak tak ada asas tu. Hak berlaku sekarang dia pening. Apa dia berlaku sekarang? Sekarang lah. Apa yang berlaku? Dia faham ni hak Tuhan buat langit, buat bumi, buat kita, matikan kita. Sekarang tak ada dah tu, langit siap dah, bumi siap dah. Kita ada pun siap dah. Mati dak lagi, tak apa masa lagi. Jadi apa yang Tuhan buat? Apa yang Tuhan buat sekarang? Dia ingat kok Tuhan buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, tu yang Tuhan buat. Kemudian melahirkan kita, mematikan kita, itu yang Tuhan buat. Dari ni hak berlaku ni semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua takluk tanjizi hadis bagi kudrah yang kita panggil qadar, rukun iman yang ke-6. Itu saja. Sekarang hak berlaku ni. Tapi cuma di sini dia nak cerita hak berkaitan dengan kejadian kita. Ada, tiada, diadakan kembali. Itu tiga tanzih hadis. Mana tiga? Yang pertamanya di sini disebut takluk kudrah dengan mengadakan mumkinun. Mumkinun ni perkara yang harus ada,
perkara yang harus tiada. Tu mungkin ni kita lah jaiz. Benda yang harus ni. Pada jaiz. Bukan mak jaiz tu. Jaiz. Ada tu kan mak jaiz tau. Ada tu mak jaiz. Tu mak jaiz tajwid. Hak ni jaiz ni perkara yang harus ada, harus tiada. Mungkin betul lah. Apa dia yang harus ada, harus tiada? Kita lah. Allah wajib ada. Anak Allah mustahil nak ada. Pada ni. Allah wajib ada. Anak Allah mustahil nak ada. Jadi tanjiz hadis bagi kudrah adalah kepada perkara mungkin, bukan yang harus ada, harus tiada. Adapun yang wajib ada, zat Allah tidak berkait dengan kudrah. Bukan kata zat Allah ada selepas Allah kudrah Allah mengadakan zat Allah. Tidak. Anak bagi Allah tiada. Bukan kata kudrah lah yang meniadakan anak. Tidak. Sebab itu memang perkara yang sedia kala tiada dan mustahil nak kata nak jadi ada. Maka itu tak berkait dengan kudrah. Sebab kudrah, kekuasaan Allah hanya berkait dengan perkara yang harus. Faham ni? Yang harus saja. Ini mungkinun. Mengadakan mungkinun ni, mengadakan kita lah. Kalau contoh dekat. Mengadakan bila ni? Kemudian daripada Adam yang dahulu. Kalau kita lahir tahun 70, sebelum 70 tu Adam yang dahulu. Tahun 70 Allah pun mengadakan kita. Kemudian daripada Adam yang dahulu, ketiadaan yang dahulu sebelum tahun 70. Nak ni. Orang sekarang ni kalau biasa buat misal tahun kelahiran 80, 90, hak muda-muda dia ambil. Ambil pertengahan ada. 70 tu pertengahan lah. Tua sangat pun tidak. 70 dengan 2020, 50 tahun lah. Mana tua sangat pun tidak. Muda sangat pun tidak. Jadi kalau dilahirkan tahun 70, Adam yang dahulu tu sebelum tu lah. Allah mengadakan pada tahun 70. Mengada ni kemudian daripada Adam yang dahulu, ketiadaan sebelum tahun 70. Itu tanjizi yang pertama. Dan ta'alluqnya ta'alluq kudrah, tanjizi hadis yang kedua ni pula. Meniada akan dia akan mungkinun, kemudian daripada adanya. Kalau umur dia 50 kok, tahun 2020 lah, Allah Ta'ala meniadakan, mematikan. Itu tanjizi yang kedua. Dan ta'alluqnya, hak tanjiz yang kedua ni sudah berlaku kepada orang hak terdahulu. Macam mak ayah kita contoh yang sudah tiada, berlaku dah tu. Allah meniadakan akan dia, kemudian daripada adanya. Jadi mak ayah kita terdahulu ada, kemudian sampai masa ditiadakan oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Itu tanjizi yang kedua. Ni orang hak mati dah tu sudah melalui tanjizi yang kedua. Dan ta'alluqnya ta'alluq qabdah, ta'alluq tanjiz hadis yang ketiga, dengan mengada akan dia akan mungkinun, kerana membangkitkan daripada kubur. Hak ni siapa hak berlaku dah ni? Ni tak berlaku lagi lah. Sebab membangkitkan daripada kubur selepas tiup sangkakala yang kedua. Tiup sangkakala yang pertama pun belum berlaku lagi. Ni dibangkitkan daripada kubur, itu tiup sangkakala yang kedua. Dibangkitkan. Itu tanjiz hadis yang ketiga. Kenapa? Yang pertama melahirkan kita, mengadakan kita. Yang kedua meniadakan kita, mematikan kita. Yang ketiga mengadakan kita kembali selepas ditiup sangkakala yang kedua. Itu tiga ta'alluq tanjiz hadis. Mengada, meniada, mengada. Ada ni. Ni cerita bab kejadian.
Tapi tanjizi hadis bagi kudrah ni, setiap saat yang berlaku di kita ni adalah ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah setiap saat ni. Setiap saat kita hidup, setiap saat kita nampak, setiap saat kita dengar, setiap saat organ kita berfungsi, mata kita berkelip, setiap saat nadi kita bergerak, kesemua tu adalah ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah yang kita panggil qadar. Tu. Tapi ni nak cerita bab kejadian kita, diadakan kita, ditiadakan kita, nanti akan dibangkitkan kita kembali, diadakan kita kembali selepas daripada tiup sangkakala yang kedua. Ni tanjizi hadis hak 3. Hak suluhi qadimnya, Allah yang bersifat dengan kudrah yang qadim boleh mengadakan sedia kala, boleh. Tapi mengadakan sungguh sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah yang bersifat dengan iradah qada. Ta'alluq iradah qada yang kita panggil ketentuan azali. Makna apa? Iradah tanjizi qadim sebab azali. Tanjizi qadim bagi iradah. Apa makna jadi qadim bagi iradah? Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan, telah menetapkan, telah mengqadakkan segala-gala perkara pada sedia kala. Tanjizi qadim bagi iradah. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala menentukan pada azal, sampai masa Allah pun mengqadarkan, mengadakan, menjadikan, memperlakukan. Mengada, menjadi, memperlakukan tu dipanggil ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Gimana? Banyak minggu dah kita ni, walaupun berehat 2 minggu berehat hak tanjizi ni. Kau payah lagi. Ada tak sini orang cikgu-cikgu orang putih hak boleh tanjizi tu kata orang putih? Ada? Kita tukar style. Kalau orang putih mungkin laju sikit. Kalau orang putih, qada nak bagi ke apa? Qadar nak bagi ke apa? Qada, qadar. Yang bagi ke apa kalau orang putih nah? Memang ada perkataan orang putih takkan tak ada. Kalau tak ada perkataan orang putih, macam mana orang putih nak beriman dengan qada dan qadar? Dia pakai qada qadar juga kot. Dia pakai orang Arab juga. Dia pakai orang Arab juga. Tapi dia pakai orang Arab pun dia mesti macam kita juga kena terjemuh ke bahasa dia. Adalah bahasa dianya. Ini semua dipanggil istilah ilmu belaka lah. Tanjizi hadis, tanjizi qadim, istilah. Panggil istilah ni, panggilan tu ulama yang susun. Ada dalam hadis Nabi ayat Quran sebut tanjizi? Tak ada. Tak ada. Allah Ta'ala sebut perkataan tu. Tapi hak maksud perkataan tu ni memang semua ada dalam Quran dan hadis. Itu pegangan. Itu pegangan. Masya Allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. Nabi kata perkara yang telah dikehendaki oleh Allah. Tu telah dikehendaki oleh Allah tu iradah tanjiz qadim. Masya Allahu kan nescaya akan ada, Allah mengadakan. Itu tanjiz hadis bagi kudrah. Masya Allahu kan, Nabi kata barang yang telah dikehendaki Allah pasti akan berlaku. Telah dikehendaki itu iradah ta'alluq tanjiz qadim. Sebab kehendak Allah sedia kala, ketetapan Allah sedia kala. Nak letak nama apa? Tanjizi qadim. Macam istilah ilmu tajwid itulah. Itu misal mudahnya. Ilmu tajwid hukum nun mati, hukum mim mati ada dalam hadis. Bermula hukum nun mati ada 5. Ada? Tak ada. Tak ada hukum nun mati, tidak ada. Hukum mim mati tak ada dalam hadis. Itu ulama yang bubuh nama. Istilah panggilan tu ulama yang bubuh. Tapi ulama bubuh istilah panggilan nun mati, mim mati ni pula. Kemudian macam mana cara membaca,
ulama belaka yang bubuh hukum apa semua, tapi ulama ambil daripada bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada masa Nabi baca Quran, Nabi tak ni nun mati ni hukumnya tak ada. Ni mim mati ni hukumnya tak ada. Ada ni. Cuma ulama kemudian nun mati berjumpa dengan huruf bergang-bergang, Nabi baca macam mana? Mim mati bertemu dengan huruf bergang, Nabi baca macam mana? Pandai ulama pun buh nama. Biar senang sikit orang kita ni nak ingat. Ni kalau nun berjumpa dengan huruf ni, nama dia gini, kena baca dia gini. Masa Nabi ada tak sebut gitu? Tak ada. Tapi ulama bubuh nama apa hukum ni tak boleh reka, kena ambil daripada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Tapi semua hak kita duk ngaji tu semuanya bahasa Arab lah ke bahasa Melayu? Izhar bahasa Melayu. Ikhfa bahasa Melayu. Idgham bahasa Melayu. Iqlab bahasa Melayu. Tak ada bahasa Melayu. Semua bahasa Arab lah tapi kita dengar kata izhar, tak payah royak dah. Faham dah macam mana? Faham dah ni? Sebut idgham, faham dah. Tapi semua bahasa Arab. Sebab syariat kita ni diturunkan dengan bahasa Arab. Jadi istilah-istilah ilmu memang kut bahasa Arab belakalah. Macam pembahagian ta'alluq. Ta'alluq tu bahasa Arab dah. Ta'alluq ni fungsi, tugas, kerjaan. Ta'alluq bagi kudrah, mengada, meniada, macam kita. Fungsi bagi tenaga, mengada, meniada. Fungsi bagi sifat sama, mendengarlah. Fungsi bagi sifat basar, melihatlah. Ada ni. Sifat basar kita tu boleh berfungsi sepanjang masa. Tetapi sampai masa kita pejam mata, tidak berfungsi lah sifat basar. Tetapi sifat basar kita tu boleh berfungsi sama-sama. Bukan kata satu ketika bersifat dengan sifat basar, satu ketika bersifat dengan sifat buta. Tidak. Kita pejam mata, kita tidur. Bukan kita bersifat dengan sifat buta. Cuma sifat basar kita tidak berfungsi. Itu je lah. Macam contoh sifat kalam. Sifat kalam. Sifat kalam, lahirnya budak sudah bersifat dengan sifat kalam. Tapi berfungsinya tidak, sebab budak tak pandai nak guna. Bila umur setahun, barulah dia boleh pandai guna. Tapi masa lahir itu, adakah budak ni tidak bersifat dengan sifat kalam? Adakah budak ni bersifat dengan sifat bisu? Tidak. Tapi kenapa tidak boleh berkata-kata? Sebab tak pandai nak fungsikan, tak pandai nak guna. Anda ni. Padahal sifat kalam ada di budak daripada lahir lagi. Tapi ta'alluqnya, fungsinya berkata-kata, tak pandai nak guna. Anda ni. Bukan kita kata budak ni umur setahun tak boleh nak cakap lagi, bisu. Kita tak kata bisu. Cuma kalau setahun ni bukan tak pandai nak guna dah ni, tak ada. Baru kita tahu tak ada. Ada ni. Yelah ada setahun. Cuma ada je apa? Berat lidah, berat mulut. Adalah pasien tu berat lambat sikit. Tapi kalau sampai ke sudah, tak ada tu. Nyata di kita budak ni tidak bersifat dengan sifat kalam. Nak berfungsi macam mana, sifat pun tak ada. Ada ni. Itu dipanggil ta'alluq fungsi. Hak sifat kalam Tuhan letak di lidah. Tapi fungsinya, ta'alluqnya sampai masa umur setahun. Boleh gunakan. Barulah berfungsi. Itu dia panggil ta'alluq. Itu ta'alluq. Ada ni. Jadi sifat kudrah Allah qadim, mengadakan sekarang, baru. Itu ta'alluq. Boleh mengadakan, boleh mengadakan sedia kala. Suluhi qadim, boleh mengadakan sedia kala, tapi mengadakan sekarang selaras sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, yang bersifat dengan iradah. Ta'alluq tanzil qadim bagi iradah yang kita panggil qada. Jadi selesai 3 ta'alluq tanzil hadis bagi kudrah.
Dan 3 ta'alluq daripada 7 itu pula beberapa ta'alluq qabdah. Qabdah pula. Qabdah ni dalam genggaman kekuasaan Allah. Ada ni. Ni sekarang kita ada ni sekarang ni. Dalam genggaman kekuasaan Allah. Nak mengekalkan ada, nak meniadakan sekarang dalam genggaman kekuasaan Allah. Tapi meniadakan sungguh mengikut kehendak iradah Allah pada azal. Gitu. Mana ni? Ginilah contohnya. Kita mari duduk di surat iman ni. Ni dalam genggaman kita ni. Nak kekalkan dalam majlis ilmu. Nak balik ke mana? Bukan dalam genggaman. Ke tak boleh nak balik? Boleh nak balik, bukan tak boleh balik. Ada ni. Tak ada. Ni hok tunggu muka bitu tu tak ada. Mana apa dalam genggaman kita. Nak kekalkan majlis ilmu ni dalam genggaman kita. Tapi kita nak balik nanti mengikut kehendak kita lah. Kehendak kita nak balik lepas habis kelas. Hak tu hak kita buat sungguh. Tapi ketika kita duduk sini dalam genggaman mana ni? Dalam genggaman kita. Hak kehendak kita nak balik lepas habis kelas. Tiba-tiba telefon emergency. Kita pun balik serta-merta. Sebab apa? Memang dalam genggaman kita. Kita nak kekal dalam majlis ilmu ke, kita nak balik ke dalam genggaman. Tapi hak kita buat sungguh balik mengikut kehendak kita dah. Kehendak kita ni nak balik lepas habis kuliah. Tapi dalam genggaman kita ni. Sebab tu bila berlaku tiba-tiba panggilan kecemasan, kita pun balik segera. Sebab apa? Dalam genggaman kita ni. Nak kekalkan ada majlis ilmu, nak balik serta-merta dalam genggaman. Pada ni. Kita sekarang ni dalam genggaman kekuasaan Allah. Allah nak kekalkan kita ada hak dia. Allah nak meniadakan sekarang kekuasaan dia. Itu genggaman. Tetapi Allah meniadakan sungguh tanjizi selaras dengan kehendak Allah pada azal. Allah kehendak kita tak mati lagi sekarang. Jadi Allah kekalkan kita hidup. Tapi kita hidup ni dalam genggaman kekuasaan Allah yang bersifat qudrah. Kenapa? Allah boleh matikan kita bila-bila masa. Tetapi Allah buat sungguh tanjiz hadis. Mematikan sungguh tanjiz hadis. Mengikut sebagaimana hak qada, iradah, ta'alluq tanjiz qadim bagi iradah. Tapi sekarang dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Contoh biasa tu buat misalnya, kita ada duit. Boleh beli apa-apa yang kita nak beli. Dah duit kita ada. Pandai ni. Sampai masa kita pun pergi kedai bawa duit. Tengok barang. Dalam genggaman kita. Kita boleh beli dan kita boleh tak beli. Tak ada apa paksa kita. Dalam genggaman kita lah. Duit kita. Tapi duit yang ada di kita tu, ada je duit kita boleh beli dah. Tapi tak beli lagi. Atau suluhi boleh beli. Sampai kedai tengok barang dalam genggaman kita. Nak beli ke tak mau beli. Hak tanjizinya kita beli sungguh. Beli sungguh tu mengikut kehendak kita. Kita mari rumah kehendak kita nak beli apa? Betul lah dalam genggaman kita nak beli tak mau beli. Dah kita mari kehendak kita nak beli apa? Kita pun akan beli. Beli tu tanjizi. Ada ni. Tapi masa ada barang tu dalam genggaman kita. Ada ni. Tapi kita beli sebab kita kehendak kita dah daripada rumah. Cuma nak ayat genggaman hak kita. Kita nak beli tak mau beli hak kita dalam genggaman kita. Duit tu milik kita. Tapi dah kehendak kita kok mana tadi? Kehendak kita nak beli barang tu. Kita akan belilah. Itu tanjizi. Memang dalam genggaman kekuasaan Allah segala-gala. Kekalkan kita ada, mematikan kita sekarang dalam genggaman kekuasaan Allah yang Allah buat sungguh sebagaimana hak qada azali iradah. Tapi dalam ta'alluq qabdah genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, genggaman jelah. Sebab itulah kata ta'alluq yang sebenar adalah tanjizi. Mengada meniada. Boleh mengada suluhi. Itu boleh, bukan buat sungguh. Dalam genggaman kekuasaan, tapi bukan buat sungguh. Mengekalkan ada sebab iradah yang kehendak gitu. Pada iradah yang kehendak kita dikekalkan ada sampai masa
iradah kehendak kita akan mati, Allah pun mematikan. Itu sebagai tanjizi. Itulah ta'alluq qudrah yang sebenar. Tapi cuma nak cerita kekuasaan Allah ni, boleh mengada sedia kala. Kesemuanya dalam genggaman kekuasaan Allah. Kekal alam ni sekarang dalam genggaman kuasa Allah. Allah nak mengkiamatkan segera dalam genggaman kekuasaan Allah. Tapi bila ke Allah mengkiamatkan dunia, sebagaimana hak kehendak Allah, hak azali iradah. Hak itulah hak ta'alluq sungguh menghancurkan dunia, mengkiamatkan. Tapi sekarang dalam genggaman kekuasaan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Gitulah kita duk fahamnya. Tapi ni ada kata reti tapi tak reti, dia kata apa payah lalu. Reti tapi tak reti. Reti hak dia tu ustaz royak tu, tapi tak reti nak royak. Mana dia kata reti seorang. Tak reti nak ajar kanak. Maksud dia gitu. Reti faham. Tapi tak reti nak ajar. Nak cerita-cerita, tak nak cerita kat orang, cerita kat anak cucu kita lah. Tak reti pula dia katanya. Tak reti nak ajar, tak reti nak cerita. Bukan. Dia dalam bab pegang ni simple je. Faham, pegang. Boleh cerita, boleh jawab soalan. Tak boleh cerita, tak boleh jawab soalan. Tu bab lain tu. Tapi boleh cerita lagi bagus. Sebab kita nak cerita pada anak cucu satu kalimah. Satu perkataan yang kita cerita, sampaikan ilmu agama kepada orang lain seperti ibadah 1 tahun. Satu perkataan. Satu perkataan. Satu kalimah tu. Tambahan pula kalau ilmu tu ilmu aqidah atau selebih-lebih ilmu, sebesar-besar ilmu. Ajar pula pada anak cucu kita, memang tanggungjawab kita hak asadah. Memang tanggungjawab kita hak asadah tunya. Ada. Biar kita mengaji ni berulang, bukan setakat pegangan kita tak ada masalah. Ada ni. Pegang tak simple je dalam bab pegangan. Faham, pegang tak ada masalah, kita mudah je. Hak kita nak kena mujahadahnya hak dalam ni. Wa amal molek, hati kena ikhlas. Belajar molek, hati kena ikhlas. Hak tu hak kena mujahadah. Ada. Hak dalam ni boleh tukar. Niat belajar betul mula-mula. Bila pandai daripada orang lain, timbul kok lain pula. Tu nak kena jaga. Hak pegangan, bila kita faham, kita pegang, tak gerak dah. Tak kosek dah bab pegangan ni. Tapi hak bab ketaatan batin, bab ketaatan zahir, semayang tak tinggal dah. Puasa tak tinggal dah. Tutup aurah tak tinggal dah. Kan ada mai perasaan lagi. Ada perasaan nak pergi jauh-jauh sikit daripada orang, rasa nak buka kepala semula, rasa paulah angin masuk. Dia pakai tudung gitu, angin tak masuk. Tapi di Terengganu jangan buat lah. Tengok, mak haji mana pula ni? Pergi duduk negeri jauh-jauh, no, melancong ke apa. Lepas tu buka tudung, angin pun masuk, barulah boleh rasa angin gitu. Tak ada dah waktunya. Istiqamah dah kalau syarat zahir. Istiqamah dah kalau syarat zahir. Syarat batin? Ni hak dalam. Itu kita minta ya muqallibal qulub tu, sabbit qalbi ala dinika wa ala taati. Sebab apa kita minta sabbit qalbi dia? Qalbi, hati dia. Hak anggota lain tak payah. Kan kita doa sebelum salam tu kan, Nabi doa ya muqallibal qulub ni dalam sujud, dalam sembahyang malam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bunyi dalam perut Nabi baca doa tu. Tapi doa tu sabbit qalbi, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkan hati aku. Sebab apa hati? Hak tu apa payah? Hak tu apa payah? Tetap hati atas agama engkau dan ketaatan pada engkau. Hak zahir mudah je. Hak hati. Ada ni. Kita belajar agama memang tak ada niat lain, semata-mata tuntut redha Allah. Tu je. Semata-mata nak reti ilmu, nak tahu ilmu, biar amal tu ikut garis. Tapi bila dah pandai, orang lain pula tak pandai, pandai ni. Tu timbul kadang-kadang niat kita dia bertukar. Tu kata nak mujahadah ni. Bab pegangan, kita duk ngaji sama dah, faham, pegang, clear. Hak zahir, betul semayang, gitu jelah. Betul ngaji Quran, betul hak zahir. Pandai ni.
hak hati tu. Hak nak tetap nak kena mujahadah. Wallahu alam.